Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Ustaz Muhammad Syamsuri bin Abdul Rahman daripada SMK Sultanah Hajah Kalsum Kuantan, Pahang. Pada hari ini ingin membicarakan berkaitan dengan teknik menjawab pendidikan Islam SPM KSSM bagi calon SPM pada tahun ini. Terlebih dahulu ingin saya mulakan dengan pendidikan Islam bagi kertas 2. Jenis instrumen di dalam kertas 2 ini ialah ujian tilawah dan hafazan Al-Quran dan bacaan hadis. Terdapat 3 bahagian soalan bagi kertas 2 ini, iaitu bahagian A tilawah Al-Quran sebanyak 50 markah, bahagian B hafazan Al-Quran sebanyak 30 markah dan bahagian C pula ialah membaca hadis iaitu 20 markah. Baik, ini adalah merupakan pecahan daripada 50 markah itu, iaitu di dalam tilawah Al-Quran. Kemudian hafazan 30 markah. Seterusnya untuk bacaan hadis 20 markah. Dari aspek tempoh, bermula Jun hingga September. Namun, ianya bergantung juga kepada situasi semasa kita pada hari ini, di mana calon ataupun pelajar dikehendaki memilih ataupun akan ditentukan nanti satu set soalan yang mengandungi satu soalan tilawah, 2 soalan hafazan dan 1 soalan hadis, di mana calon ataupun pelajar dikehendaki menjawabnya dalam masa 10 minit sahaja. Baiklah, ini adalah merupakan contoh bagi soalan ayat tilawah, iaitu markahnya sebanyak 50 markah. Seterusnya ayat hafazan, iaitu tugasan yang kedua. Terdapat 2 soalan, iaitu soalan yang pertama dan soalan yang kedua, iaitu menyumbang markah sebanyak 60 markah dibahagikan kepada 2. Seterusnya bahagian yang terakhir ialah bahagian hadis, iaitu tugasan yang ketiga, iaitu anda dikehendaki membaca hadis yang terpilih nanti, iaitu menyumbang markah sebanyak 20 markah. Baik, ini adalah merupakan aspek yang akan dinilai semasa anda membaca ayat-ayat Al-Quran dengan betul, iaitu sebanyak 20 markah, iaitu berkaitan dengan sebutan asas makhraj huruf, baris fathah iaitu baris atas, dhammah baris hadapan, kasrah baris bawah, sukun tanda mati dan syaddah iaitu sabdu. Jadinya markah berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan ini, iaitu bagi grade cemerlang, baik dan juga memuaskan. Aspek yang kedua ialah dari segi membaca ayat-ayat Al-Quran dengan bertajwid, iaitu sebanyak 20 markah. Ini adalah merupakan tajwid yang akan dilihat oleh guru anda semasa membuat penilaian ataupun pentaksiran nanti. Baiklah murid-murid, untuk itu
di sini Ustaz ada menyediakan dua hukum, iaitu hukum nun sakinah atau tanwin dan hukum mim sakinah, bagi tujuan anda supaya dapat membaca ayat tilawah dengan baik, iaitu sebahagian daripada hukum-hukum tajwid yang akan dinilai nanti semasa anda membaca ayat tilawah maupun ayat hafazah. Iaitu cara yang mudah ialah, contohnya hukum nun sakinah atau tanwin. Bagaimana kita tahu bahawa bacaannya secara dengung ialah dengan cara kita memerhatikan huruf nun ini. Apabila huruf nun ini tidak ada tanda mati di atasnya, maka ianya dibaca secara dengung. Seterusnya, dengan melihat pula kepada tanda baris 2 ataupun tanwin. Itu apabila ditulis secara tidak selari ini, maka ia juga dibaca secara dengung. Begitu juga dengan tanda baris hadapan. Itu apabila tanda ini selari ataupun sama bentuknya, maka ia juga dibaca secara dengung. Sebaliknya, apabila nun itu mempunyai tanda mati di atasnya, maka bacaannya ialah secara jelas. Begitu juga tanwin. Apabila tanwin itu selari, iaitu sama tandanya, iaitu sama panjang tandanya, sama ada baris atas maupun baris bawah, maka cara bacaannya ialah secara jelas. Begitu juga bagi tanda baris hadapan, iaitu tanda waw kecil ini bersilang, maka ianya juga dibaca secara jelas. Ini adalah tanda-tanda ini adalah kecuali bagi hukum idgham bila gunnah, iaitu bagi hukum idgham bila gunnah ini, lam di atas huruf lam itu ada tanda sabdu. Begitu juga dengan huruf ra itu ada tanda sabdu. Jadi oleh sebab itulah idgham bila gunnah ini dibaca tanpa dengung. Seterusnya hukum yang kedua, iaitu hukum mim sakinah. Bagaimana kita hendak mengenal pasti? Iaitu dengan melihat kepada tanda di atas huruf mim ini. Apabila tidak ada tanda mati di atasnya, maka cara bacanya ialah secara dengung. Sebaliknya, apabila terdapat tanda mati di atasnya, maka ianya dibaca secara jelas. Baiklah, murid. Ini adalah merupakan contoh aspek hukum tajwid yang akan dinilai nanti, iaitu sebanyak 20 markah. Sebagai contohnya, ini adalah merupakan ayat tilawah. Iaitu yang pertama terdapatnya hukum isti'azah, yang kedua hukum basmalah, dan di sini Ustaz nyatakan juga hukum yang telah Ustaz bicarakan tadi, iaitu hukum mim sakinah atau mim mati dan nun sakinah atau tanwin, iaitu dengan cara kita memerhatikan kepada huruf mim ini. Iaitu huruf mim ini tidak ada tanda mati di atasnya, maka kita baca secara dengung. Begitu juga dengan kalimah ini. Baiklah murid-murid, seterusnya kalau kita perhatikan kalimah ini, bagi hukum mim mati atau mim sakinah, terdapat tanda mati di atasnya. Maka bagi kalimah ini, kita baca dengan jelas. Begitu juga dengan hukum nun sakinah. Sebagai contohnya, nun di atas ini tidak ada tanda mati di atasnya, maka kita bacanya secara dengung. Begitu juga dengan hukum ini, iaitu apabila tanda tanwin baris 2 itu tidak selari, iaitu tidak sama panjang, maka selepas sahaja tanda itu, kita hendaklah membacanya secara dengung. Jadi begitulah murid-murid, kita menggunakan contoh inovasi DigiCard tadi untuk aplikasikan ke dalam bacaan ayat tilawah. Kemudian diikuti pula dengan Shadaqallahul Azim, iaitu selesai sahaja anda membaca ayat tilawah ini.
Seterusnya, aspek yang ketiga pula ialah membaca ayat-ayat Al-Quran dengan fasih, iaitu sebanyak 10 markah. Ini adalah merupakan kriteria-kriteria yang mesti anda ikut ataupun patuhi untuk anda mendapat markah yang cemerlang, iaitu bermula dengan markah 7 sehingga 10 markah. Begitulah seterusnya. Sekiranya anda tidak memenuhi kriteria ini, maka anda akan mendapat markah 4 hingga 6 markah bagi kategori baik dan memuaskan bermula 1 markah sehingga 3 markah berdasarkan kepada kriteria ini. Baiklah murid-murid, seterusnya dari aspek bahagian 2, iaitu soalan yang kedua berkaitan dengan ayat hafazah. Aspek yang pertama di dalam ayat hafazah ialah menghafaz ayat-ayat Al-Quran dengan betul, iaitu sebanyak 15 markah. Keseluruhan ayat, bacaan lancar, bacaan secara tajwid, iaitu tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Markah juga diambil kira berdasarkan kepada kriteria-kriteria ini. Seterusnya, aspek yang kedua ialah menghafaz ayat-ayat Al-Quran dengan bertajwid. Bagi hukum tajwid, ianya sama sebagaimana ayat tilawah tadi, iaitu hukum-hukum tajwid ini akan diambil kira semasa anda membaca ayat hafazan ini. Baiklah murid, ini adalah merupakan contoh tugasan bagi ayat hafazan. Seterusnya, bahagian C, iaitu bahagian yang terakhir, soalan yang ketiga, iaitu berkaitan dengan membaca hadis dengan betul, iaitu sebutan yang jelas, menepati baris dan menepati makhraj huruf. Kriteria-kriteria ini akan diambil kira semasa anda membaca hadis tersebut. Baiklah murid-murid, seterusnya bagi kertas 1, insya-Allah pada hari ini Ustaz akan menceritakan bagaimana hendak menggunakan inovasi 4G Suri di dalam menjawab kertas 1. Iaitu terdapat 4 step. Yang pertama ialah G yang pertama, gali jenis soalan sama ada fakta, KBKK ataupun KBAT. Yang kedua, garis kata tugas. Yang ketiga, garis kata kunci dan fokus soalan. Yang keempat, gali formula. Yang pertama ialah gali jenis soalan sama ada fakta, KBKK ataupun KBAT. Baiklah murid, bagaimanakah kita nak menentukan sama ada soalan itu soalan fakta, iaitu respon terhad, KBKK iaitu respon terbuka, ataupun soalan KBAT iaitu respon terbuka, iaitu melalui perkara ini. Iaitu bagi soalan fakta dinyatakan kuantiti jawapan kecuali bagi soalan maksud. Yang kedua, untuk KBKK dinyatakan kuantiti jawapan yang diperlukan. Manakala bagi soalan KBAT tidak dinyatakan kuantiti jawapan yang diperlukan. Namun sebahagian besar soalan KBAT itu mempunyai stimulus. Namun ada juga soalan KBAT yang tidak mempunyai stimulus. Baiklah murid, seterusnya bagaimana pula dengan respon murid? Apabila berjumpa dengan soalan fakta ataupun apabila hendak menjawab soalan fakta, jawapan mestilah berdasarkan kepada buku teks dan DSKP. Itu jawapannya adalah terikat dengan jawapan di dalam buku teks tersebut. Yang kedua, bagi soalan KBKK, jawapan calon bersifat polikotomus, iaitu jawapan yang boleh mengundang kepada pelbagai jawapan yang lain. Dan terakhir ialah untuk soalan KBAT, bagaimana pula jawapan yang dikehendaki dijawab oleh murid ialah
jawapan di dalam bentuk perenggan, iaitu tidak boleh dalam bentuk point seperti soalan KBKK. Seterusnya, step yang kedua ialah garis kata tugas. Baiklah murid-murid, ini adalah merupakan kata tugas bagi soalan fakta dan KBKK yang biasa digunakan dalam item. Yang pertama ialah nyatakan senaraikan. Kehendak jawapannya ialah jawapan memadai jawapan ringkas. Yang kedua, kata tugas jelaskan. Hendaklah menggunakan ayat lengkap, iaitu ayat yang mengandungi subjek dan predikat, sekurang-kurangnya 3 patah perkataan. Kemudian terangkan, iaitu menggunakan ayat lengkap beserta dengan huraian. Untuk huraian ini digalakkan anda menggunakan kata hubung. Sebagai contoh kata hubung ialah kerana, agar, supaya dan untuk. Seterusnya, apakah maksud? Jawapan anda hendaklah dalam bentuk ayat ataupun frasa yang lengkap. Kemudian yang terakhir ialah namakan. Memadai jawapan ringkas berdasarkan kepada fakta. Baiklah murid-murid, ini adalah merupakan contoh kata tugas apakah. Apakah maksud korban? Maksud korban ialah menyembelih binatang ternakan Al-An'am pada 10 Zulhijjah hingga akhir hari Tasyrik. Sekiranya anda menjawab sampai di sini, anda hanya akan mendapat 1 markah kerana frasa ini tidak lengkap. Kemudian disambung lagi dengan frasa yang kedua, iaitu bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya anda akan mendapat 2 markah. Seterusnya, kata tugas jelaskan. Contoh soalan, jelaskan 2 perkara sunat sembelihan. Jadi jawapan anda hendaklah dalam bentuk ayat yang lengkap. Jadi untuk itu, tips anda untuk mudah untuk mengingat fakta yang terdapat di dalam buku teks, anda boleh menggariskan kata kunci bagi ayat isi. Bagi isi di dalam ayat tersebut. Sebagai contohnya, menghadap kiblat. Yang kedua, kata kuncinya ialah waktu siang. Dan yang ketiga, kata kuncinya ialah membaca basmalah. Jadi ini adalah mudah untuk anda supaya dapat ingat fakta tersebut dengan mudah. Seterusnya, kata tugas yang terakhir ialah terangkan 2 hikmah korban. Jadinya murid-murid, bagi soalan terangkan, perlu kepada ayat lengkap dan huraian. Ini adalah merupakan contoh jawapan yang mempunyai ayat lengkap beserta dengan huraian menggunakan kata hubung. G yang ketiga pula ialah garis kata kunci dan fokus soalan. Baiklah murid-murid, antara kata kunci yang Ustaz pilih yang pertama ini ialah kata kunci ciri. Jadi bagaimana murid apabila anda terjumpa kata kunci ciri ini di dalam soalan, maka bagaimana dengan jawapan anda? Baiklah murid, sekiranya kata kunci ciri, jawapan anda hendaklah berfokus kepada perbuatan ataupun amalan, sebagaimana contoh soalan dan juga jawapan ini. Seterusnya, kata kunci yang kedua ialah sebab. Bagi situasi yang positif, maka jawapan anda hendaklah jawapan yang positif, iaitu kepentingan ataupun kesan baik. Ini adalah contoh soalan dan juga contoh jawapan. Baiklah murid-murid, ini adalah sebagaimana contoh bagi tajuk-tajuk yang lain, iaitu apabila menggunakan kata kunci kesan, kita hendaklah melihat kepada
soalan tersebut. Sebagai contohnya, bagi soalan ini, jelaskan kesan memahami sunnatullah. Jadinya murid-murid, anda mestilah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan sunnatullah. Barulah anda dapat menjawab dengan baik, iaitu dapat mengetahui sama ada perkara itu perkara yang positif ataupun perkara yang negatif. Jadi di sebelah ini adalah merupakan contoh jawapan yang boleh anda gunakan. Iaitu maksudnya jawapan anda hendaklah berkait dengan perkara tersebut. Jadi untuk itu anda hendaklah memahami ataupun faham konsep ataupun maksud soalan ataupun tajuk yang ditanya itu. Seterusnya pula ialah kata kunci sebab yang negatif, iaitu dengan melihat kepada fokus soalan ini, iaitu kita dilarang memakan harta anak yatim. Jadinya memakan harta anak yatim ini adalah perkara yang negatif. Jadi jawapan anda mestilah jawapan dalam bentuk jawapan yang negatif, sebagaimana contoh soalan ini dan contoh jawapan. Baiklah murid-murid, ini pula adalah merupakan contoh bagi tajuk-tajuk yang lain, iaitu anda mestilah mengetahui istilah yang digunakan di dalam soalan tersebut. Sebagai contohnya, jelaskan dua kesan perbuatan rasuah terhadap individu. Perbuatan rasuah adalah merupakan perkara yang negatif. Jadinya murid-murid, untuk jawapan kesan itu ialah jawapan yang berbentuk negatif. Namun di sini terdapat fokus di dalam soalan ini, iaitu terhadap individu. Jadi anda hendaklah menggunakan ataupun memulakan jawapan itu dengan fokus. Seperti jawapan ini. Seseorang dilaknat oleh Allah SWT dan Rasul. Yang kedua, menjadikan individu hilang harga diri. Jadi jawapan anda hendaklah berfokus kepada individu. Begitulah murid-murid. Seterusnya, untuk soalan-soalan yang lain, berdasarkan kepada tajuk-tajuk yang lain, jadi anda dikehendaki mengetahui istilah yang digunakan di dalam soalan tersebut, supaya jawapan anda menepati kehendak soalan. Seterusnya murid-murid, kata kunci yang ketiga ialah perbezaan. Bagi soalan perbezaan, digalakkan anda untuk membuat kotak supaya nampak perbezaannya. Dan perbezaannya ialah mestilah perbezaan yang setara. Sebagai contohnya, perbezaan, jelaskan dua perbezaan haji dan umrah. Untuk jawapan yang pertama ini, haji dikerjakan pada bulan haji sahaja, manakala umrah ialah pada bila-bila masa sepanjang tahun. Jadinya murid-murid, untuk perbezaan ini mestilah perbezaan yang selari, iaitu contohnya di sini ialah dari aspek masa dibuat. Sekiranya perbezaan ini bukan perbezaan yang selari, maka anda tidak akan mendapat markah di dalam soalan ini. Baiklah murid-murid, seterusnya ialah kata kunci yang keempat, iaitu pengajaran ayat ataupun hadis. Jadinya murid-murid, untuk jawapan pengajaran ini, hendaklah anda menggunakan ayat pengajaran. Sebagai contoh jawapannya, kita hendaklah menghindari syirik. Syirik ini adalah berkaitan dengan maksud hadis di atas. Jadinya murid-murid, pengajaran ini mestilah berdasarkan kepada tajuk tersebut. Kemudian, untuk pengajaran ini juga anda dikehendaki membuat huraian. Contohnya di sini ialah menggunakan kata hubung kerana, iaitu huraiannya kerana ia perbuatan yang merosakkan akidah. Untuk huraian-huraian ini, huraian yang pertama dan huraian yang kedua tidak boleh sama. Maksudnya mestilah huraian yang berbeza di antara isi yang pertama dengan isi yang kedua. Baiklah murid-murid, ciri yang terakhir ialah gali formula.
Jadi di sini Ustaz ingin mencadangkan kata kunci bagi KBKK umum yang menggunakan punca ataupun faktor dan juga langkah. InsyaAllah Ustaz akan kongsikan formula-formula untuk menjawab soalan yang menggunakan kata kunci ini. Ini contoh soalan. Walaupun dua soalan ini berbeza, namun jawapannya boleh menggunakan formula ini. Iaitu, bagi soalan punca, faktor, sebab berlaku perkara yang negatif, antara jawapan yang boleh digunakan ialah kurang didikan agama, isi, hal ini kerana tidak berusaha untuk mendalami ilmu agama dengan baik, huraian. Jawapan yang kedua ialah terpengaruh dengan orang yang melakukan keburukan, isi, disebabkan iman yang lemah. Seterusnya bagi soalan cara. Terdapat dua bentuk cara. Yang pertama, cara untuk menangani orang lain. Yang kedua, cara untuk mengelakkan diri daripada terjebak sebagaimana soalan ini. Baik, inilah merupakan formula bagi soalan yang meminta cara ataupun langkah mengatasi perkara yang negatif. Untuk orang lain, anda boleh gunakan cadangan jawapan ini. Untuk ruangan kosong ini ialah berdasarkan kepada fokus soalan yang ditanya. Sebagai contohnya, sekiranya fokus kepada individu, jadi anda menggunakan perkataan seseorang akan memberikan nasihat, isi, supaya perkara ini dapat diatasi dengan baik, huraian. Yang kedua, saya akan memberikan galakan, isi, agar menjauhi perbuatan buruk tersebut, huraian. Seandainya soalan meminta cara anda untuk menangani orang lain. Seterusnya, cara untuk mengatasi bagi diri sendiri. Antara jawapan yang boleh digunakan ialah yang pertama, mendalami ilmu akidah Islam. Yang kedua, bersahabat dengan orang yang soleh. Yang ketiga, berdoa memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah murid, seterusnya ialah formula berkaitan dengan soalan KBAT. Kesilapan calon dalam menjawab soalan KBAT. Yang pertama, calon tidak memahami kehendak soalan. Yang kedua, tidak boleh mengembangkan isi jawapan. Yang ketiga, menjawab dalam bentuk isi ataupun poin. Sememangnya KBAT ini hendaklah dijawab dalam bentuk perenggan. Yang keempat, mengulangi ayat dalam stimulus dan soalan sebagai jawapan. Sekiranya anda ingin mengulanginya, anda dikehendaki menambah ayat yang lain untuk membezakan di antara ataupun untuk mendapatkan markah. Seterusnya, menulis kata hubung berikut antara isi dan huraian. Kerana kata hubung ini tidak menggambarkan huraian, sebaliknya menggambarkan isi yang lain apabila anda menggunakan kata hubung ini. Jadi untuk itu, elakkan menggunakan kata hubung ini supaya anda tidak mengalami kehilangan markah. Baik, ini adalah merupakan panduan bagaimana jawapan KBAT itu diberikan markah. Baik, ini adalah merupakan contoh soalan. Jadi anda dikehendaki membaca stimulus ini terlebih dahulu. Kemudian kalau kita lihat kepada kata tugas ini menggunakan kata tugas mengapakah situasi di atas berlaku. Jadi untuk soalan ini mengapakah, maka jawapannya ialah berkaitan dengan punca berlaku. Ini adalah merupakan contoh jawapan yang boleh anda gunakan, iaitu mempunyai isi, huraian, huraian lekat dan kesimpulan. Seterusnya soalan yang kedua, anda dikehendaki membaca terlebih dahulu kata kunci ini, kemudian melihat kepada kata tugas, apakah yang akan berlaku? Maksudnya, kesan. Sekiranya anda mengamalkan pernyataan di atas. Jadi pernyataan di atas ini ialah berkaitan dengan perkara yang positif. Jadinya kesan untuk jawapan
kesan ini ialah mestilah kesan yang positif, iaitu kesan yang baik. Ini adalah sebagai contoh jawapannya. Seterusnya, kata tugas, ramalkan kemungkinan yang akan berlaku sekiranya perintah Allah SWT dalam ayat di atas diabaikan. Jadi ini adalah merupakan kata kunci bagi soalan ini. Jadinya murid-murid, anda dikenaki membaca stimulus ini. Maksudnya di sini stimulus ini berkaitan dengan perkara yang positif. Jadinya apabila diabaikan, maka jawapan anda adalah kesan yang negatif. Ini adalah sebagai contoh jawapan yang boleh anda gunakan untuk sebarang bentuk soalan yang berkaitan dengan kesan yang negatif, sesuaikan dengan soalan ataupun stimulus. Jadi begitulah murid-murid. Untuk yang seterusnya, anda boleh lihat bagaimana hendak mendapat A+, iaitu dengan cara menguasai item respon terhad. Maksudnya, fakta-fakta yang akan ditayangkan selepas ini, anda mesti menguasainya dan menghafalnya. Jadinya murid-murid, insya-Allah selepas ini Ustaz akan tayangkan bagi tajuk-tajuk tidak tampak antara tajuk-tajuk yang mesti anda kuasai berkaitan dengan maksud ataupun istilah-istilah penting untuk anda mendapat markah yang baik di dalam peperiksaan. Baiklah murid, ini adalah merupakan contoh item bagi kertas 1. Baiklah murid, begitulah berkaitan dengan teknik menjawab Pendidikan Islam SPM KSSM. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat yang baik kepada anda di dalam menjawab soalan peperiksaan nanti. Semoga berjaya. Ustaz sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.